Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kaha. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Isnin meluluskan resolusi yang digubal oleh Amerika Syarikat bagi mengukuhkan pelan damai Gaza yang diterajui yang dipelopori oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, termasuk penempatan pasukan antarabangsa dan laluan ke arah pembentukan negara Palestin yang merdeka. Resolusi itu menerima 13 undi menyokong tanpa sebarang veto, manakala Rusia dan China memilih untuk berkecuali. Duta Amerika Syarikat ke PBB mengatakan bahawa resolusi hari ini adalah satu langkah penting bagi membolehkan Gaza makmur dan mewujudkan persekitaran yang menjamin keselamatan Israel. Apa yang terkandung dalam resolusi ini, bagaimana rapuhnya gencatan senjata yang dipelopori oleh Trump dan juga beberapa negara Arab seperti Mesir, Emirat Arab Bersatu dan juga Qatar begitu rapuh sifatnya sejak dilakukan gencatan senjata sejak 10 Oktober yang lalu. Jadi penubuhan majlis ataupun pasukan pengaman untuk memastikan keamanan dan juga gencatan senjata dihormati amat penting, tetapi pertikaiannya juga siapakah negara-negara yang akan menganggotai lembaga damai ini dan bagaimana fungsi pasukan pendamai, adakah ia di bawah bendera bangsa-bangsa bersatu seperti mana yang berlaku di selatan Lebanon dan beberapa negara bergolak yang lain. Jadi untuk membicarakan perkara ini, Profesor Fah Kim Beng, Profesor Pengarah Institut Pengajian Antarabangsa dan ASEAN di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat petang Profesor, apa khabar? Ya, khabar baik. Jadi mungkin salam. Mungkin Prof nak bagi sedikit ulasan awal apa yang dicapai pada Isnin lalu di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu tanpa sebarang veto. Adakah ini satu kejayaan juga pelan damai yang dipelopori oleh Trump? Pandangan Prof? Pada khidmatnya, saya rasa ini merupakan satu breakthrough yang agak penting, tetapi betapa penting juga ini merupakan salah satu perkara yang kita harus memantau dengan amat berhati-hati ya. Sebab berita yang kita dapat untuk beberapa bulan ini ialah Gaza sedang menghadapi kebuluran yang acute, yang agak serius. Tetapi daripada keadaan kebuluran pula, kita sekarang berada dalam keadaan dan realiti yang lain. Dalam bahasa Inggeris mungkin juga boleh dikatakan seperti alternative reality ya. Seperti apa yang berlaku ini amat sukar untuk difikirkan, sebab lebih kurang beberapa bulan yang dulu segala yang berlaku di Gaza itu di tanah Gaza, Palestin, merupakan isu-isu yang hangat yang amat sukar untuk diselesaikan. Tetapi tiba-tiba pula kita dapat satu mandat daripada PBB, Perikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, bahawa mereka telah mencapai satu muafakat dengan 13-0 dan pihak China dan juga Rusia pula tidak mengundi bahawa visi dan juga plan ini akan move forward dengan tiba-tiba. Sedangkan sebenarnya walaupun ada satu summit di Sharm el-Sheikh di Mesir, sebenarnya kehadiran pemimpin-pemimpin pada waktu itu, biar daripada pihak Middle East ataupun di sini kita boleh dipanggil West Asia, ya, ataupun daripada mana-mana kawasan di dunia Islam. Tetapi sebenarnya mereka tidak atau belum lagi memutamatkan keputusan mereka untuk membagi sesiapa untuk menjadi stabilization force di Gaza. Ya, pada pandangan Prof antara intipati resolusi ini iaitu penubuhan pasukan penstabilan antarabangsa International Stabilization Force yang akan bekerjasama dengan Israel, Mesir dan juga polis Palestin yang dilatih semula untuk mengawal sepadan serta
menyah militerisasi Gaza. Yang keduanya, ISF diberi mandat melucutkan senjata kumpulan bersenjata bukan negara, melindungi orang awam dan memastikan laluan bantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, pembentukan lembaga damai Badan Pentadbiran Sementara Gaza sehingga akhir 2027 yang secara teori akan dipengerusikan oleh Trump. Jadi semuanya ini berpaksikan Amerika Syarikat dan negara-negara yang beranggota lembaga pasukan ataupun pasukan penstabilan antarabangsa ini juga di kalangan negara-negara yang begitu rapat ataupun sekutu utama Amerika Syarikat dan juga Israel di Timur Tengah seperti Mesir dan juga mereka yang menyokong Israel di dalam Palestin itu sendiri. Jadi di mana mandat PBB dalam hal itu? Mandat PBB sebenarnya berdasarkan apa yang telah ditolak oleh Amerika Syarikat. Dan sebenarnya kalau kita nak kata ini merupakan satu keputusan yang telah dipersetujui oleh semua negara yang paling kuat di dunia ini berdasarkan multipolarity, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Rusia dan China. Sebenarnya tidak juga seperti apa yang saya terangkan tadi. Rusia dan China sebenarnya rasa amat sangsi. Ya. Tetapi bila kita kembali kepada titik tolak pertama, Sharm el-Sheikh, yang mengusulkan program seperti ini, salah satu cadangan ialah untuk meletakkan Tony Blair yang sebenarnya merupakan war criminal sebab semasa dia menjadi Perdana Menteri di UK pernah mengusulkan Presiden George Bush kedua pada tahun 2003, lebih kurang 22 tahun yang dulu, untuk menyerang Iraq sekali lagi. Sedangkan Iraq pada waktu itu memang tidak ada weapons of mass destruction. So sekiranya karakter-karakter yang aneh ini sekali lagi telah mencadangkan diri mereka untuk menjadi pemimpin ataupun penyandang jawatan-jawatan yang penting di dalam Board of Peace tu, Majlis Perdamaian itu, maka amat sukar sekali untuk pergi ke depan, memaju ke depan. Sebab karakter ini semuanya kekurangan integriti, legitimasi dan juga biarpun ada mandat daripada PBB, tetapi credibility mereka ini tidak kuat. Ya, bagi Prof, dari perspektif undang-undang dan juga untuk memastikan ada safeguard kepada Palestin, Gaza dalam hal ini, bagaimana kita dapat pastikan pasukan penstabilan antarabangsa ini benar-benar menyokong hak Palestin untuk hidup bebas dan merdeka, apa yang dikatakan oleh Prof tadi, self-determination? Self-determination ni sekiranya kita berdasarkan apa yang telah dibincangkan oleh PBB, menurut apa yang saya boleh faham dan juga baca, mandat ini sebenarnya cuma untuk 2 tahun saja sampai akhir 2027. Sekiranya ini berlaku, maka masalahnya di sini. Gaza ini merupakan satu isu yang begitu lama sekali, telah berkurun sekurang-kurangnya untuk 100 tahun ya. Kalau kita ukur daripada Balfour Declaration dan semua itu. Tetapi tidak masuk akal sekiranya mandat yang didapati itu cuma untuk 2 tahun, tidak lebih daripada 2 tahun, dan dalam 2 tahun ini para pelbagai pihak juga harus memastikan bahawa Israel yang sebenarnya telah menjadi ultra Zionis, maksudnya program genosida mereka sedang rancak berjalan, bagaimana mereka boleh mengekang atau memberhentikan Israel daripada menyerang apa-apa aset di Gaza selepas aset itu dikembalikan balik. Ya, kita berbicara apabila pada malam ini Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman sudah berada di Washington DC dan bertemu empat mata dengan Presiden Trump.
satu lawatan yang diberikan penghormatan tertinggi oleh Pentadbiran Amerika Syarikat dengan komitmen pelaburan yang begitu besar, hampir $1 trilion Amerika Syarikat. Tetapi sekali lagi Trump mengambil kesempatan untuk menyatakan Arab Saudi menyokong pelan damai ini dan lembaga penstabilan Gaza ini. Dan dinyatakan juga Muhammad bin Salman menyokong tetapi ingin melihat satu langkah yang lebih konkret yang akhirnya mewujudkan two-state solution, memberi pengiktirafan kemerdekaan kepada Palestin. Jadi Amerika Syarikat cuba memainkan peranan yang besar kepada negara-negara yang ada pengaruh besar untuk menjalinkan semula Abraham Accord itu. Tetapi dengan genosida yang berlaku sekarang, tidak mudah sebenarnya negara-negara Arab walaupun masih dikawal oleh sekutu besar mereka, Amerika Syarikat, mereka diperhatikan dengan dekat oleh rakyat mereka sendiri. Jadi pandangan Prof tentang itu. Soalan tadi sebenarnya agak lunas dan salah satu soalan yang paling baik sekali yang saya pernah terima. Sebab serangkali bila kita cuba memperhatikan apa yang sedang berlaku di Gaza, sebenarnya di pelbagai negara Arab, sebenarnya ada 22 negara Arab yang mengelilingi Palestin, dan sekiranya kita memasukkan Palestin itu sebagai sebuah negara, maka ada 23 negara Arab di kawasan itu, ya. Dan pendapat daripada Arab Street, maksudnya pendapat daripada pihak kalangan ramai, biasanya selalunya anti-Israel. Tetapi pihak pemimpin atau pihak kepimpinan itu sebagai satu kuasa atau sebagai sebuah negara yang berdaulat, biasanya akan mengambil langkah-langkah yang lebih seimbang, ya, supaya tidak akan bertentangan dengan polisi Amerika. Malah ada juga negara yang tidak ingin berkelahi dengan America-Israel Public Affairs Lobby, AIPAC, yang merupakan satu lobby yang paling kuat sekali di dunia, sehingga genosida yang kita lihat untuk 2 tahun ini boleh berlaku tidak berhenti-henti untuk selama 2 tahun di depan kaca TV kita sendiri. Dan berdasarkan apa yang sedang berlaku di antara Amerika Syarikat dan Saudi Arabia, ini merupakan satu langkah yang penting, dan Saudi Arabia kadang-kala boleh memimpin dunia Islam juga, seperti apa yang berlaku pada 1973 kalau tidak silap saya, bila setelah peperangan Ramadan ataupun Yom Kippur War, dalam ungkapan Israel itu telah berlaku, King Malik Al-Faisal dan juga Menteri Minyaknya Sheikh Yamani telah melancarkan satu boikot, ya, dan itu menunjukkan kebolehan dunia Islam untuk mempertahankan diri. Adakah lawatan MBS ini, Crown Prince Mohammed bin Salman kepada Amerika Syarikat, boleh mendatangkan efek yang sama? Mungkin tidak dengan serta-merta di Washington DC. Maksudnya dia harus balik ke OIC dan juga mungkin harus berbincang dengan Perdana Menteri kita, sebab Perdana Menteri kita dengan secara tiba-tiba pula telah menjadi kawan baik kepada Presiden Donald Trump setelah sidang kemuncak ASEAN lebih kurang beberapa minggu dulu. Dan dengan ingin atau tidak ingin, sebenarnya Malaysia dan juga Indonesia yang mempunyai pakar-pakar peacekeeping boleh memainkan peranan yang agak penting sekiranya segala kondisi di Gaza itu boleh mendapat garanti bahawa kita tidak akan diserang, dan apa yang kita letak di dalam Gaza itu jangan pula dihancurkan dengan sewenang-wenangnya. Prof, dari aspek geopolitik dunia dan geopolitik Timur Tengah yang sentiasa menjadi paksi keamanan dunia ataupun
bergolaknya hal berkaitan dengan genosida apa yang berlaku sejak beberapa dekad lalu 1948 hinggalah sekarang oleh rejim Zionis ke atas penempatan haram mereka di Gaza atau tepi barat dan wilayah-wilayah yang diduduki. Bagaimana proses damai ini dan lembaga damai ini dapat memastikan kestabilan perdamaian itu? Kerana apa juga akord, apa juga treaty, apa juga resolusi yang ditandatangani ataupun yang dipersetujui pada awalnya oleh Tel Aviv, akhirnya mereka akan senang lenang mengganggu, melanggar, mencabuli, apa jugalah perkara yang tidak menghormati kepada perjanjian itu, termasuk perjanjian damai sejak 10 Oktober lalu. Kerana di belakang mereka adalah Amerika Syarikat dan mereka tahu Amerika Syarikat tidak mampu melakukan apa-apa selagi Israel bertindak atas kapasiti kononnya self defense. Jadi sekali lagi, bagaimana ini memberi jaminan bahawa proses damai akan terus diberikan perhatian oleh Trump, gejatan senjata boleh berkekalan dan bantuan kemanusiaan itu bebas masuk dan boleh kita fikirkan pembangunan semula Gaza selepas ini. Pandangan Prof? Sebenarnya keadaan di Israel itu tidak begitu positif untuk beberapa tahun ini. Malah sebelum 7 hari bulan Oktober memang ada banyak demonstration, protes yang ingin menggulingkan Perdana Menteri sendiri mereka iaitu Benjamin Netanyahu. Dan keadaan itu menjadi begitu genting sekali sampai Air Force di Israel itu juga sedia untuk boykot segala aktiviti yang mereka biasanya harus lakukan, ya. Tapi akhirnya selepas 7 hari bulan Oktober, penyerangan daripada Palestin ke Israel, akhirnya keadaan ini jadi lebih bergolak pula. Dan berdasarkan soalan saudara tadi, sebenarnya segala yang Israel itu mencabuli akan menjadikan Israel itu sebagai pariah di international community. Dan berdasarkan apa yang kita boleh lihat, misalnya daripada sudut European Union, ya, dari 27 anggota negara European Union telah ada 16 sebenarnya yang tidak lagi akur kepada Israel. Dan ini merupakan salah satu majuan kepada rakyat Palestin, maka kepada dunia Islam. Maksudnya keadaan yang berlaku dulu tidak akan menjadi selalunya statik, di mana bila ada pengaduan daripada dunia Islam tentang isu-isu yang tidak adil di Palestin, kita pula akan dijadikan sebagai ekstremis. Sedangkan realiti yang sebenarnya ialah terbalik, ya. Israel dan Zionis sebenarnya yang selalunya tidak inginkan pengamanan. Dari sudut geopolitik, ini merupakan satu pemindahan daripada segi public opinion, global public opinion. Global public opinion ini sedang bergerak kepada negara yang menyokong status Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ya, Prof. Pa, kalau kita ingin melihat keamanan wujud dan perdamaian gencatan senjata yang diangkat oleh Trump seolah-olah berat sebelah. Apapun kenyataannya memang jelas untuk menghapuskan Hamas, menunjukkan senjata Hamas dan juga tidak memberi ruang kepada Hamas untuk mentadbir semula ataupun mendapat sokongan di Gaza terutamanya. Tetapi kita tahu juga Hamas bukan hanya dianggap sebagai penyelamat Palestin, Hamas dianggap sebagai darah daging Palestin yang tidak boleh dinyah militerasikan, dan Hamas perlu sentiasa berada di hadapan untuk menentukan masa depan dan juga kemerdekaan tanah Palestin. Tetapi Hamas mendokong gencatan senjata. Hamas bersedia menukarkan prisoners ataupun tebusan tahanan yang sudah pun diselesaikan. Tetapi Gaza masih diserang. Netanyahu masih gila untuk menyatakan bahawa mereka masih menganggap Gaza masih dihuni oleh
penyokong-penyokong dan juga ekstremis Hamas kononnya. Pandangan Prof tentang itu? Sebenarnya bukan saja Hamas yang mendukung nasib rakyat Palestin. Di Gaza, misalnya ada beberapa organisasi. Misalnya ada Islamic Jihad yang juga mempunyai matlamat yang sama untuk memerdekakan rakyat Palestin. Di West Bank pula ada Jenin Brigade, ya. Dan Hamas itu cuma merupakan salah satu daripada banyak organisasi yang berada di Gaza. Dan kadang-kala agak rasa kecewa juga sebab sekiranya mereka tidak dapat persetujuan dan juga boleh dipermainkan oleh pihak luar, kuasa luar, maka apa yang berlaku atau apa yang boleh kita lihat ialah bahawa Hamas kadang-kala akan menyerang pasukan ataupun organisasi Islam yang daripada kawasan yang berlainan. Sekiranya rakyat Islam dan juga malah Kristian dan juga siapa-siapa saja di Gaza dan Palestin boleh menjadi satu kuasa yang bersekutu dan mempunyai solidariti yang tinggi, maka negotiating power mereka itu akan jadi lebih kuat dan juga lebih efektif. Misalnya, sudah ada banyak negara Islam dan juga bukan Islam yang mendukung matlamat yang sama dengan Palestin. Cuma di dalam Gaza dan Palestin ini belum lagi ada satu pucuk pimpinan yang kuat. Malah di antara Palestine Authority, PA, yang diketuai oleh Mahmud Abbas dan juga Hamas, masih belum ada satu persetujuan yang sebenarnya. Ya. Cabaran pasukan penstabilan antarabangsa ISF yang didokong oleh Trump ini yang dipersetujui di sidang kemuncak ataupun di PBB, Majlis Keselamatan PBB, cabarannya adalah untuk memastikan Israel benar-benar keluar daripada Gaza. Sekarang Israel cuba mempertahankan garisan kuning yang kononnya merupakan kawasan neutral yang dikawal oleh IDF, sedangkan garisan kuning itu jauh ke dalam wilayah Gaza dan merupakan kawasan yang memang selama ini milik penduduk Palestin. Jadi ini cabarannya untuk memastikan Israel keluar, benar-benar keluar daripada sempadan Gaza dan kembali kepada sempadan ataupun garisan yang dipersetujui sebelum ini. Pandangan Prof? Ya, sebenarnya cabaran ini merupakan salah satu cabaran yang paling penting sekali. Tetapi selain daripada itu juga mempunyai satu lagi cabaran yang juga agak merunsingkan, iaitu para kabinet di dalam Israel itu sebenarnya merupakan war criminal, ya. Dan sekiranya mereka dipaksa oleh Presiden Trump untuk mengundurkan diri daripada atau mengundurkan diri Israel daripada kawasan kuning, adakah ini bermaksud bahawa mandat mereka untuk terus menjadi war cabinet itu akan dicancelkan, ya? Dan sudah tentunya mereka tidak ingin, malah Presiden Trump juga telah meminta kepada Presiden Israel untuk mengampunkan Netanyahu. Tapi sekiranya dia ingin mengampunkan Netanyahu, sebenarnya bukan seorang saja. Banyak lagi orang yang di dalam war cabinet Israel itu yang juga harus dapat pengampunan daripada Presiden Israel supaya mereka tidak akan menghadapi war crime tribunal dan segalanya. Dan ini juga merupakan satu cabaran yang agak sengit dan penting sekali. Ya, di kalangan negara-negara yang mendukung pelan damai ini, pada pandangan Prof, negara mana yang perlu bergerak lebih aktif kalau mereka diperlukan untuk berada di dalam Gaza untuk memastikan pelan damai ini akhirnya dengan laluan untuk memerdekakan Palestin? Negara mana Prof rasa kan perlu lebih aktif dalam mengurangkan pengaruh
negara-negara seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah seperti United Kingdom dan juga Israel itu sendiri? Sekiranya kita melihat apa yang sedang berlaku di Syria, di mana presiden itu telah diterima oleh Amerika Syarikat dan kuasa yang menyokong presiden Syria itu ialah seperti Turki, Qatar, Saudi Arabia dan malah juga Pakistan. Ya. Tetapi di dalam kuartet ini, perhubungan di antara Qatar dan Saudi Arabia itu harus diperbaiki balik supaya menjadi lebih kuat. Dan kita boleh bergerak ke depan. Apa yang dimasukkan sebagai kita itu ialah dunia Islam, ya. Boleh bergerak ke depan. Dan selain daripada itu, barisan kedua pula boleh merangkumi Mesir, malah Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini merupakan satu taktik untuk membantu rakyat Palestin. Tetapi yang paling penting sebenarnya ialah kebuluran yang sebenarnya belum berhenti lagi. Dan sekiranya kita ingin membantu rakyat Palestin ataupun memastikan bahawa plan ini memang ada niat yang bagus, malah truck humanitarian yang mengelilingi Gaza itu harus ditambahkan lebih daripada 600 ke 6,000 sehari, dan di kawasan-kawasan yang mempunyai perairan juga harus dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan Gaza untuk memberikan humanitarian aid seperti apa yang sedang yang dilakukan oleh pihak global community dalam delegation Sumut, kalau tidak silap saya. Ya. Kondisi itu ataupun semua requirement itu harus diluluskan dan juga dibenarkan untuk dilaksanakan. Kalau tidak, ini seperti satu perkara yang sedang dibincang di atas kertas sahaja. Okey, menarik untuk kita perincikan. Terima kasih. Saya rasa antara negara yang akan ke hadapan lebih aktif seperti Qatar dan juga seperti mana Prof katakan tadi, Turki, dan komitmen daripada Presiden Erdogan sendiri sudah pun banyak kali menyatakan mereka bersedia menghantar pasukan bersenjata Turki untuk menjalankan tugas-tugas pasukan pendamai ataupun pasukan yang memantau gencatan senjata, dan ada kekuatan yang boleh ditunjukkan oleh Turki. Apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku antara India dan Pakistan, itu memang antara resolusi ataupun perkara yang dibincangkan juga di Sharm el-Sheikh yang dihadiri oleh Presiden Trump sendiri. Terima kasih Profesor Fah Kim Beng, Profesor dan juga pengarah Institut Pengajian Antarabangsa dan ASEAN di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Prof sekali lagi. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.